Ujian besar tuan-tuan dengan orang perempuan. Antara ujian yang boleh menjatuhkan seorang lelaki ialah perempuan. Jangan main-main. Kalau orang yang jenis tak pakai, jenis yang tak main masjid, yang do attract dia ialah orang-orang yang free hair, orang-orang yang happening. Ni geng-geng yang muda-muda yang main masjid ni, yang attract dekat dia yang pakai niqab ni. Ni tengok friend list dia kat Facebook, semua tutup ni. Semua pun macam tu, subhanallah, attract dia. Tuan-tuan, syaitan tahu nak kembang dia kat mana. Syaitan tahu nak kembang dia kat mana. Bermulalah tuan-tuan istilah couple Islami. Mana ada couple Islami ni? Nak couple Islami, nikah. Tu couple Islami. Lagi tak nikah, no such thing as couple Islami. Syaitan pandai tuan-tuan. Dia tengok siapa yang dia nak target tu. Oh, ni budak-budak duk pergi kuliah ni, anak-anak muda duk pergi kuliah ni. Tuan-tuan, satgi adalah mesej masuk daripada ni. Mana ni? Sebab saya tuan-tuan, okey, budak-budak duk pakai niqab lah ni, saya bagus, saya respect. Budak-budak muda-muda pakai niqab, bagus. Dia merupakan pakaian isteri Nabi dan pakaian keluarga Nabi SAW. Diriwayatkan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, siapa pun tak pernah tengok muka dia waktu dia nak melintah titian sirat, ditutup muka dia sebab tak pernah siapa tengok muka dia, malu. Tuan-tuan, bagus. Tapi dalam pakai niqab, tujuan pakai niqab ni pasal apa? Pasal nak menjaga maruah dan mengelak fitnah. Tujuan pakai niqab ni pasal apa? Untuk jaga maruah dan elak fitnah. Tapi dia pitonyoh mata dia cantik. Ni buh celak, buh maskara, bubuh ni apa? Contact lens biru. Kita ingat ko orang Syria. Tengok-tengok orang Kodiang. Tuan-tuan, selfie pula, subhanallah, masya-Allah. Buh selfie tazkirah hari ini. Oh, subhanallah. Hendaklah lelaki menjaga pandangannya. Dia tunjuk lagu tu suruh kita jaga pandangan pula. Fitnah. Astagfirullahalazim. Jaga tuan-tuan. Kalau tujuan nak pakai niqab untuk jaga maruah dan elak daripada fitnah, maka perlakuan kamu mestilah selari dengan niat apa yang kamu buat. Betul tak ni? Salih si Muhammad. Tuan-tuan, ni perlakuan tak menunjukkan tujuan apa yang kamu buat. Dan orang lelaki-lelaki pun janganlah cempera sangat. Dia memang tuan-tuan, Allahu Rabbi, dia attract-nya lain macam. Ustaz pun rebah, jangan main-main. Aku dah lah okey lagi. Anak ni menantu main, kena baik sikit. Tuan-tuan, salih Allah Sayyidina Muhammad, saya dia report. Tuan-tuan, salih Allah Sayyidina Muhammad, jangan main-main. Dia hantar mesej mai, akhi, bunyi pun aduh sedap. Ya akhi, kau ni pun reply balik, ya ukhti, bahasa Arab. Jangan main-main. Salih Allah Sayyidina Muhammad, saya ni tolonglah beri sikit nasihat pada saya yang yang nak berhajat untuk berubah menjadi lebih baik. InsyaAllah saya pun juga ya ukhti dalam keadaan sedang belajar untuk memperbaiki diri. Marilah kita sama-sama belajar memperbaiki diri. Tuan-tuan tengok ayat dia. Dia lah mula-mula dia hantar gambar senyum. Tuan-tuan jangan main-main. Laki dengan perempuan ni dia buh gambar ikon senyum tu pun berdebat lain macam gedebuk. Tuan-tuan, mula-mula main ikon tu, lama-lama dia main ikon apa tuan-tuan sekalian, Ustaz Syamad, senyum sikit keluar love kat dia mata. Ni dia main lama muka keluar, muka tu love keluar 3-4 biji gitu. Tuan-tuan, akhirnya zina. Jangan main-main tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni dia panggil syaitan punya bijak. Dia sesuai ikut siapa yang dia nak attack. Faham tak ni Ustaz Syamad? Mula simple-simple macam tu ya. Tuan-tuan, nak kahwin, kalau rasa sesuai, kahwin. Nak bimbing sebagai seorang suami, kahwin. Dan mak ayah jangan menyusahkan urusan perkahwinan. Tengok anak apa semua, tengok lelaki yang mai tu elok dah, sembahyang dah, ketayak atas kepala dah, nikah.
salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebab Nabi SAW sebut, apabila ada lelaki yang datang untuk meminang anak kamu dalam keadaan kamu melihat baiknya akhlaknya, maka nikahkan dia. Nampak tak ni? Nikah. Seandainya tidak apa berlaku, seandainya tidak, dunia akan rosak lepas daripada tu. Rosak. Dia tak akan mai dah yang baik macam tu. Tuan-tuan, Islam ajak macam tu. Jadi tuan-tuan salih alaihi wasallam, cuma Islam ajak pilih yang baik. Saya baca satu artikel, satu cerita. Muslimat ni meluahkan perasaan dia. Dia kata, jangan kecewakan, jangan main perasaan orang. Cerita dia tuan-tuan, dia berjumpa seorang budak ketayap ni lah, budak geng-geng anak-anak muda masjid ni. Dalam Facebook dia pun pakai nikah, cantik lah, nampak macam matching. Lalu subhanallah, si budak lelaki ni pun dia kata apa, kita kahwin je lah, saya pun tak maulah duduk ni, kita ni nak kena jaga batas-batas kita semua, jadi saya ni berhajat untuk memperisterikan enti. Kemana jadi ana berhajat untuk memperisterikan enti tu tuan, jangan main-main. Dia kata, budak perempuan tu kata apa, saya tak ada masalah, tapi tengoklah dulu, mai tengok dulu. Dia kata, tak apa enti. Saya hanya akan menikmati keindahan wajah enti selepas kita berkahwin. Nanti pada malam pertama itulah saya akan menikmati keindahan wajah enti itu sebagai isteri saya yang sah. Bunyi tu kira ayat power meleleh punya tuan-tuan. Ayat tu punchline cantiknya, tapi perempuan ni masih rasional lagi. Dia kata, tak apa, mai tengok dulu. Tak, saya tak mau tengok, dan saya tegas, saya tak mau tengok, saya hanya nak tengok wajah enti nanti selepas kita kahwin. Dia pun tuan-tuan, dah macam tu keputusan dia buat, maka dia suruh keluarga dia untuk pilah keluarga dia daripada mana tempat tu punya jauh, pi tempat budak perempuan ni. Majlis pun dibuat di rumah tu sebagainya, buat kenduri apa sikit. Depa ni main ni rombongan, main 3-4 biji kereta apa semua, main tengok. Mak dia kata apa, kami ni main keluarga tu lah bincang ni, kami ni main ni hajat besar untuk memetik bunga di taman. Tu kata tuan rumah tu, kami ni jenis tak tanam pokok bunga, kelapa sawit banyak. Tak faham bahasanya orang. Dia kata, dak, subhanallah, ni nak main meminang anak. Yang mana satu? Yang ni lah kod ni, tunjuk gambar apa semua sebagainya, pakai ni kod apa nama sekian. Yang tu lah. Mak dia kata apa? Boleh tak saya nak tengok wajah bakal menantu saya, Sat? Kenuri ni. Adik-beradik main ramai ni. Ni kereta pun main 3-4 biji ni. Pompilah tengok tuan-tuan, masuk bilik tengok, buka-buka, tengok-tengok, subhanallah. Keluar balik, boleh tak saya nak telefon anak saya, Sat? Dia mentelefon, ni, hang betul-betul hang nak nikah kan dengan budak ni? Betul mak, saya dah ni, firm dah ni. Itulah calon ni saja. Hang tengok dak lagi? Saya tak tengok mak, saya nak tengok malam pertama nanti. Aku takut hang tak gamak nak tengok malam pertama nanti. Islam ajak tengok, hang tak tengok lagi. Mak kata tak payah. Dia pun tak ceritalah muka dia lagu mana, sebab dia cerita sendiri. Dia cerita luah perasaan kekecewaan dia aja. Akhirnya tuan-tuan, hari itu tak jadi bertunang. Kenduri, orang ramai sebagainya. Dia pun masuk kereta, dia pun balik. Start pada tu, langsung tak kontak dah. Dia kata apa? Ikut cara Islam. Islam suruh tengok-tengok. Jangan bagi, dia panggil apa? Ustaz Syamad, harapan palsu pada orang yang akan menyebabkan orang kecewa. Saya malu, dia kata, keluarga saya malu. Walau hari tu saya suruh dan main tengok saya dulu lagu mana. Tapi kamu tak mau tengok, kamu buat macam ni, saya malu, keluarga saya malu. Sampai hati kamu buat kat saya macam ni. Tuan-tuan, berhati-hati dengan mata yang cantik di balik niqab. Yang tu saya nak nampak. Ni. Subhanallah. Tuan-tuan, jangan main-main, subhanallah. Mata cantik tuan-tuan. Sekali dia buka dia punya apa ni, eyeshadow, dia buka dia punya maskara, dia buka tuan-tuan, baru tahu dia lagu mana. Tuan-tuan, baik-baik salih Sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, ingat fitnah. Fitnah dalam keadaan musalli ala Sayyidina Muhammad, pelihara. Akhirnya boleh menyebabkan zina.
Akhirnya boleh menyebabkan zina. Tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ada sahabat saya yang sama-sama dengan saya dalam Salih ala Sayyidina Muhammad, Dewan Dakwah Negara. Kami satu jabatan kuasa. Dia in charge bahagian, dia duduk buat NGO untuk pergi program di hospital. Buat program di hospital. Tuan-tuan, dia cerita kat saya. Dia kata, Ustaz nak cerita cuma jangan sebut nama hospital ya. Apa dia? Dia kata setiap hari tak kurang 6-7 kes anak luar nikah. Setiap hari tak kurang 6, satu hospital ni tuan. Dan majoritinya anak orang Islam. Budak-budak perempuan ni dia kata bukannya beranak sekali ikut telanjang. Tak, beranak 3-4 kali pun ada dah. 3-4 kali beranak pun ada dah. Tuan-tuan, subhanallah, terkejut kita dengar. Ni kat mana ni? Ni bukan dekat luar negara, dalam negara kita ni. Tuan-tuan, tu satu hospital je. Tuan-tuan boleh bayang campur semua hospital tu ada. Berapa banyak anak luar nikah. Fitnah akhir zaman. Takut tuan-tuan. Kita ada anak-anak perempuan, kalau tuan-tuan takut bagi kahwin ni tuan. Sungguh Islam ajak dekat kita, kalau ada anak perkara yang perlu disegerakan, kamu punya anak perempuan, segera kahwinkan. Sebab akhir zaman fitnah lagi besar. Makin besar. Kita pedor, kita jaga dekat luar tu tuan-tuan, macam-macam yang duk tunggu nak risau kita. Maaf ni Ustaz Syamad. Tu, kita pun sama, ketayak belum tentu jamin kita. Faham ni? Fitnah wanita ni sangat dahsyat. Maka hati-hati. Tuan-tuan sekalian, salih ala Sayyidina Muhammad, seperti zina dan liwat dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya, dan memeliharanya daripada yang syubhah, nikah syubhah. Jaga, jangan duk pi disebut nikah syubhah. Nikah syubhah ni apa? Nikah yang salih ala Sayyidina Muhammad ada keraguan pada urusan akad nikah tersebut. Ada masalah dengan wali dia ke? Faham tak ni? Ada masalah dengan salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, ada kes yang dia backdated. Dia anak luar nikah. Dia ni anak luar nikah. Waktu dia mengandung, waktu mak dia mengandungkan dia dulu ni, depa pi kahwin dan surat nikah tu di backdated kan. Ni saya pernah jumpa kes ni tuan-tuan. Saya pernah jumpa orang yang uruskan. Dia kata kat saya, ni kes ni depa ni dia dah mengandung dah. Jadi saya tak mau nanti kesian dekat depa, sebab anak lahir nanti anak tu dia bin Abdullah, binti Abdullah. Sebab kira anak luar nikah kan. Betul lagu mana? Dia pi satu-satu tempat, pi menikah dan pi dapat surat nikah tu backdate 4 bulan sebelum tu. Tuan-tuan faham tak? Jadi bawa mai surat tu balik ni, bayar denda apa semua, pi daftar nikah apa semua sebagainya. Daftar nikah dia akan tengok tu tarikh. Tuan-tuan, Ustaz Syamad, kalau tuan-tuan ada sijil nikah luar negara, ni berajak ni aku abangnya, bukan lu pergi buat pula. Kalau ada sijil nikah luar negara, tuan-tuan dapat anak, tuan-tuan bawa sijil nikah luar negara tu pun boleh daftar anak kita tu. Boleh. Walaupun tak berdaftar lagi daripada ni dekat Malaysia ni. Tuan-tuan, bila dia dah beranak, dia daftar anak tu ikut apa? Ni ikut surat beranak dia tu. Maka anak tu sebenarnya anak apa? Anak luar nikah. Tapi disebabkan surat beranak tu backdated, maka dia boleh bin nama pak dia. Sungguh besar nak menikah. Bila nak menikah apa jadi? Pak tu takkan nak mengaku kata dia tu bukan bapak dia tu. Tuan-tuan faham tak ni? Takkan dia nak abang kata hang nak luar nikah. Macam mana dia persoalan ni IC nama pak, surat beranak nama pak. Macam mana saya tak boleh jadi wali pula? Tahu dia buat apa? Dia pergi serah wakil wali kepada siapa? Kepada Tok Qadi. Nak azan ha. Dia serah wakil wali kepada Tok Qadi tolong akad nikah bagi pihak dia. Walhal dia bukan ada hak pun untuk serahkan wakil wali kepada, sebab dia bukan bapak dia. Ni yang duk jadi tuan-tuan. Dia rosak nikah tersebut.